Puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita peluang untuk kita teruskan pelajaran bahasa Arab kita. Maka kita akan sambung dengan pembahasan yang mana kita berhenti pada sesi yang lepas. Kita membahaskan tentang kata ganti nama, betul tak? Jadi kita sudah masuk pada kata ganti nama. Jadi ini adalah dhamir munfasil. Ini bab ini dinamakan sebagai dhamirul munfasil. Ya, dhamir munfasil. Mana dhamir munfasil ini ialah dhamir yang bercerai ataupun dhamir yang tidak bersambung. Dia maknanya dia independen dengan sendirinya. Ini yang seperti mana kita bahaskan pada sesi yang lepas. Jadi dia ada 14 ana, nahnu, yang kita mulakan daripada ana nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14. Hum adalah nombor 14. Seperti mana kita sudah bahaskan pada sesi yang lepas. Ini ada contoh-contoh ayat yang mana kita bahaskan pada minggu lepas. Minggu lepas kita ada bahaskan dhamir muttasil. Ada? Tak ada. Ni sekarang kita masuk pada dhamir muttasil. Ini bab yang baru. Ini dhamir muttasil. Dhamir kata ganti nama. Kata ganti nama yang bersambung, yang bersambung. Pada bawah sini ada dhamir yang bersambung. Jadi apa yang dimaksudkan yang bersambung? Dia ada keterangan dia. Keterangan dia di sini, apa makna yang bersambung? Ia wajib bersambung dengan sesuatu di sini kita ambil isim atau huruf. Pada peringkat ini dulu, pada peringkat awal ni kita ambil dia wajib bersambung kepada isim ataupun huruf sebelumnya ia wajib bersambung dengan sesuatu. Sesuatu tu balik pada apa? Isim ataupun huruf. Sesuatu itu balik pada isim ataupun huruf sebelumnya. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan sesuatu sebelumnya? Jadi sebelum kita masuk pada itu bab, kita bahaskan 14 dhamirnya. Di sini kata dia na, ki, kuma, kunna. Jadi kita sama juga. Ya ni adalah nombor 1. Ya nombor 1, na nombor 2, ki nombor 3, kuma nombor 4, kunna nombor 5, dan ka nombor 6, kuma nombor 7, kum nombor 8, ha nombor 9, huma nombor 10, hunna nombor 11. Ini salah, ini tidak ada. Dia hu, dia ha dah ada. Hu nombor 12, huma 13, hum 14. Okey. Jadi ini kesemua ini susunan dia sama macam dhamir munfasil, sama. Makna pun sama. Makna sama, tapi kegunaan dia kita akan lihat cara dhamir muttasil ini digunakan. Boleh Baik, saya teruskan. Jadi misal kat sini, kita ambil misal untuk fahamkan. Kita ada sebuah kalimah iaitu kitabun. Kitabun bermakna sebuah kitab. Sebuah kitab. Sebuah kitab. Jadi bila kita mengatakan dia sebuah kitab,
dia nakirah. Mana nakirah ni maksudnya tidak diketahui kitabnya siapa, tapi kita tahu sebuah, kan? Lalu bila ia bersambung dengan dhamir muttasil, di sini kita ada ya, kan? Disambung kerana balik kepada definisi dhamir muttasil, ia wajib bersambung dengan sesuatu isim ataupun huruf sebelumnya. Jadi sebelumnya itu datangnya kalimah kitab, jadi dia wajib bersambung dengan sesuatu sebelumnya, bukan selepas. Kerana itu bukan cara bagi dhamir muttasil. Dhamir muttasil tidak boleh bersambung dengan sesuatu selepas, hanya sebelum sahaja. Dan apakah yang boleh disambung pada sebelumnya? Pada sebelumnya wajib ia bersambung kepada isim ataupun huruf. Di sini kita ada isim, kalimah isim. Salah satu daripada kalimah daripada bab isim, kita ada kitabun. Kitabun dia ada isim, jadi kita dah faham cara untuk mengenal isim adalah dengan tanwin. Jadi ini isim. Masuk dengan ya, bila dia bersambung dengan ya, lafaz dia menjadi kitabi. Nampak? Lafaz dia menjadi kitabi. Lafaz dia menjadi kitabi. Asal bagi lafaz ini, sebelum kita bahaskan kitabi, asal bagi lafaz ini, saya rujuk balik asal, kerana dia masuk kepada kitabun, lafaz kitabun dengan ya, asal dia adalah kitabui. Kitabui, asal dia kitabui. Kalau kita lihat betul-betul dia ada baris depan pada ba dia, pada ba dia berbaris depan. Kerana balik pada asal dia dhamma, kan? Kitabun, jadi kitabui dia asal. Tapi kerana ini tidak boleh lafazkan seperti ini, berat bagi lidah, kan? Dan kerana dia ada huruf ya yang bersukun, maka huruf ba yang bertemu dengan huruf ya yang bersukun ini, dia dibaris ini ba apabila dia bertemu dengan ya yang bersukun ini, dan atas sebab dia berat bagi lidah untuk melafazkan bui, maka ini ba dibariskan bawah. Jadi lafaz dia kita dapat kitabi. Ini kaedah dia. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Boleh? Difaham? Baik, kita sambung lagi. Lalu kita ada lafaz kitab bersambung dengan kaf. Nampak ni kaf. Ini kaf dinamakan kaf bagi antar, kan? Ini ya tadi, sebelum ni kita bahaskan ya. Ya ni adalah balik pada ana. Mana kalau kitabi makna kitab saya. Saya lupa nak terjemahkan. Kitabi bermakna kitab saya. Kalau saya mengatakan hadza makna ini, hadza bermakna ini. Kitabi makna apa? Ini kitab saya. Boleh? Kan? Sama juga di bawah sini kita ada kitabun bersambung dengan dhamir muttasil kaf. Kaf yang berbaris atas, ka. Kerana kalau kita kaji balik dhamir muttasil, dia ada ki dengan ka. Nak kena tahu dia ada ki, dia ada ka. Kita nak tahu mana yang digunakan. Kalau orang ditujukan adalah anti, seorang wanita di depan, jadi kita akan gunakan ki. Dan kita dah bahaskan first person, second person, third person, maknanya orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Jadi kalau orang yang kedua di depan kita tu dia bersifat lelaki satu orang, jadi kita gunakan ka. Jadi nak kena tahu Baik. Jadi kitabun sambung dengan dhamir ka, kita dapat lafaz kitabuka.
Jadi kalau kita kaji di sini, kita kaji betul. Kita kaji betul apabila kitab yang berbaris dhammatan ni kan, tanwin kitabun, dia bersambung dengan ka, ba ini tetap kekal apa? Tetap kekal baris depan. Nampak tak? Berbeza seperti mana kita bahasan tadi kitabi. Kerana kitabi asal dia kitabui kan. Di sini kitabui berat bagi lidah untuk menyebutnya, maka ba di baris bawah. Tapi ini asal kan, kerana kita balik pada asal. Jadi kerana ini tak perlu nak berubah apa-apa, kerana dia tak berat bagi lidah. Jadi kita buka. Jadi ba ni asalnya baris depan kan, baris dhammah, maka kekalkan dhammahnya. Tak payah nak tukar kita bika, tak boleh dia nak kena kita buka, balik pada asal. Dan lagi satu, di sini kita ada baris dua depan. Baris dua depan mana dia tanwin, betul tak? Dia tanwin an in un lah. Tapi di sini kita baris dua depan, dia dhammatan. Apabila sambung dengan dhamir muttasil, itu dhammatan nak kena buang. Dia tak boleh kekalkan dhammatannya. Dia hanya boleh dhammah saja. Dia boleh hanya baris depan. Dia tak boleh kekalkan baris dua depan. Kalau kita kekalkan baris dua depan, misal di sini kita letak tanwin, misal lafaz dia akan jadi kitabunka, berat. Faham tak? Jadi kerana dia berat juga, dia tak boleh, dia hanya kekalkan dhammah saja. Dia tak boleh ambil pada asal dia kitabun, masukkan ka jadi kitabunka. Tapi tak boleh pada asal, dia nak kena gugurkan dia punya dhammatan, jadikan dia sebagai dhammah saja kan? Jadi lafaz saja menjadi kitabuka. Jadi kitabuka sama juga, hadza kitabuka, ini adalah kitab awak, ini adalah kitab awak. Boleh? Sama juga bagi qalamun, bersambung dengan ya, kita dapat qalami. Asalnya qalamui, betul tak? Asal qalamui. Jadi tak boleh qalamui, ini mim dibariskan bawah, betul tak? Seperti ini. Jadi qalami. Sama juga qalamun, masukkan dhamir kaf, ka, lafaz menjadi qalamuka. Qalamun maknanya apa? Sebuah pena. Sebuah pena. Qalamun makna sebuah pena. Qalami mana pena saya. Qalamuka maknanya pena awak kan? My pen, your pen lah. Boleh? Jadi di dhamir muttasil ni cuma dua huruf ni. Tak ada. Dhamir muttasil 14. 14 kan, 14. Ni 14. 14. Ya dengan ka tu. Yang angka example, kasih misal. Kita kasih misal untuk fahamkan macam mana dia bersambung, macam mana dia boleh bersambung kan? Jadi dia ya ka ni dia nak tunjukkan misal dia, tapi dia boleh bersambung pada semua 14. Contoh dia seperti ganti-ganti juga. Boleh berganti. Tengok contoh dia seperti gini. Ini contoh yang lengkap. Ni qalamun, qalamuka, qalam ni kan, yang mana kita bahas yang tadi. Ni contoh yang lengkap. Jadi kita mulakan daripada nombor 1. Nombor 1 kita mulakan dengan dhamir ana sini, 2, 3, all the way sampai 14 sini, home. Betul tak? Okey. Jadi kita ada qalami, mana pena saya. Qalamuna, mana apa? Pena kami. Qalamuki, pena awak, tapi bagi perempuan di depan kan? Kerana dhamir dia dalam dhamir mufassir di sini ada dhamir anti. Sini dhamir anti. Anti mana apa? Awak, perempuan you, female. Sama juga dengan qalamukuma. Qalamukuma mana kamu berdua kan? Wanita. Qalamukunna mana pena kamu semua wanita. Qalamuka mana pena kamu
pena awak, kan, laki-laki. Qalamukuma, kan, bagi kedua laki-laki. Qalamukum, mana kamu semua, kamu semua. Penanya kamu semua, kan. Dan kita ada qalamuha mana penanya dia. In English we say her pen, her pen. Jadi dalam bahasa Inggeris maknanya pena dia lah. Qalamuhuma, pena mereka berdua. Qalamuhunna, pena mereka semua. Tapi ini semua jari apa? Jari wanita bagi orang yang ketiga, kan. Qalamuhu, penanya dia. Qalamuhuma, ini ada typo error, dia nak ikut sama macam ni, sama. Ini typo error, take note. Qalamuhuma, dia penanya mereka berdua. Qalamuhu, penanya so ni salah. Ini qalamuhum, ini pun sama juga, ada typo error. Ini mim sebenarnya ke atas ini, so dia asal dia qalamuhum, qalamuhum, penanya mereka semua. Ini salah, ini typo error, ada salah dalam segi type dia. Jadi kita boleh latih. Kalau misal awak nak hafal mufradat, nak hafal vocab, kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, awak ambil 10. Misal awak ada kitab qalamun, maktabun, kan, kanabatun, nafizatun, babun, kan, awak boleh sorofkan kepada 14 ini. Seperti kitabun kita ada kitabi, kitabuna, kitabuku, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Jadi latih begini, jadi itu yang menguatkan kita punya cara nak faham konsepnya untuk menggunakan dhamir muttasil ini. Nak kena faham, ini belajar bahasa Arab banyak kepada memahami konsep. Lagi banyak konsep kita hafal, lagi mantap perbualan dan penyampaian bahasa Arab kita. Jadi sini ada contoh ayat, hal hadza qalamuka. Hal maknanya adakah. Ini belum lagi diterjemahkan, Ni ambil asal bahasa Inggeris, Jadi kita cancel ni. Hal, terjemahan dia adalah adakah. Adakah. Hadza mana ini, adakah ini. Qalamuka mana apa? Adakah ini penanya awak, kan? Pena awak, penanya awak. Is this your pen lah in English, Awak pun jawab na'am, ya. Ni pun salah. Bukan salah lah, mana ni dalam bahasa Inggeris. Awak pun jawab na'am, na'am mana ya, kan? Ya. Ini hadza mana ini pena saya, pena saya. Sama juga kalau kita nak lafazkan kitab, hal hadza kitabuka, na'am hadza kitabi. Hal hadza maktabuka, na'am hadza maktabi. Hal hadza baituka, na'am hadza baiti. Kita boleh gunakan pada semua kalimat dengan tujuan dia dua. Dengan tujuan kita dapat dua objektif lah, dapat menyempurnakan dua tujuan. Tujuan pertama, dapat kita faham konsepnya. Tujuan kedua, dapat kita berlatih perbualan, dapat memfasihkan. Hal hadza kitabuka, na'am hadza kitabi. Hal hadza kitabuhu, na'am hadza kitabuhu. Hal hadza kitabuha, na'am hadza kitabuha. Jawab je na'am dulu, tak apa. Nanti kita dah masuk kepada tahap yang seterusnya, boleh belajar macam menjawab, oh tidak, ni bukan kitab saya. Nanti insya-Allah kita masuk ke situ. Tapi sekarang ni semua na'am dulu. Na'am. Jadi kita dah dibiasakan lidah ini melafazkan teknik begini. Boleh faham, Okey, ada soalan tak sini?
nak anytime nak stop boleh stop pasal kita memang go at a very slow pace kan. Boleh? Baik, tak ada, saya teruskan Sekarang kita akan masuk pada huruf jar. Huruf jar yang mendatangkan makna. Mana sekarang kita akan bahaskan sedikit daripada huruf yang mendatangkan makna. Ni huruf jar adalah salah satu daripada huruf yang kita akan bahaskan. Tapi kita bahaskan apa maknanya harfun jar li makna. Huruf yang mendatangkan makna. Kita ada huruf yang tidak mendatangkan makna dalam bahasa Arab, dan kita ada huruf yang mendatangkan makna. Salah satunya yang tidak mendatangkan makna adalah huruf hijaiyah. Ada 29 huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Huruf ini digunakan untuk mengeja kalimah. Mengeja. Ia tidak membawa makna kalau berdiri dengan sendirinya. Yang ini alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal ni sampai ya. Kalau tersendirinya berdiri, kita tulisnya secara begitu saja, dia tidak membawa makna. Akan tapi kalau kita sambungkan dia begini, mim, ha, mim, dal, dan kita letakkan baris, maka ia akan jadi sebuah kalimah. Faham Dia akan jadi sebuah kalimah. Jadi ini adalah kalimah. Ini semua dikirakan huruf. Tapi ini huruf hijaiyah, huruf yang untuk mengeja saja. Bukan untuk tidak ada makna bagi huruf tersebut. Faham Huruf-huruf yang ada makna. Sekarang kita bahaskan sedikit huruf-huruf yang ada makna. Tadi kita bahaskan huruf yang tak ada makna. Sekarang kita bahaskan huruf yang ada makna. Salah satu huruf yang ada makna, salah satu bab dalam huruf-huruf yang ada makna adalah harfu jardin. Huruf jar, preposi ataupun preposition. Ini dalam bahasa Inggeris. Preposition it's like above, to, on. Jadi ini adalah from, tapi ini adalah dalam bahasa Melayu kan? Mana preposition, mana huruf jar. Kita ada huruf, salah satunya adalah min. Min maknanya daripada. Li yang berbaris bawah, lam berbaris bawah, jadi disebutkan sebagai li, mana untuk. Ba berbaris bawah, mana bi, bermakna dengan. Kita ada ila, iaitu bermakna kepada, dan kita ada ala, bermakna ke atas. Jadi ini adalah huruf-huruf yang mendatangkan makna. Huruf-huruf yang mendatangkan makna. Okey, sedikit saya kongsi sikit. Tadi kita ada huruf jar huruf yang mendatangkan makna kan. Huruf-huruf yang mendatangkan makna. Okey, tadi kita bahaskan huruf jar. Huruf jar ini salah satu. Kita ada huruf taukid. Kita ada huruf taukid. Huruf taukid, contoh dia adalah seperti inna dengan anna. Ini salah satu contoh dia. Inna dengan anna bermakna sesungguh. Okey, huruf taukid bermakna sesungguh. Jadi ini huruf yang mendatangkan makna. Dan kita ada juga huruf ni semua tak perlu hafal. InsyaAllah bila kita dah masuk pada tahap yang seterusnya, ini semua akan kita lalui satu persatu secara teliti. Ini sekarang hanya untuk kita bahaskan secara merangkumi saja umum. Jadi huruf, kita ada huruf yang ketiga, iaitu huruf istifham. Huruf istifham kita ada man.
kita ada hal, dan kita ada hamzah yang berbaris atas, a. Okey, hamzah yang berbaris atas, a. Macam man ini, okey, apa makna istifham? Huruf istifham maknanya huruf yang menanyakan soalan, yang menanyakan soalan. Jadi kalau ada huruf istifham pada permulaan ayat, pasti dan pasti penghujungnya mesti ada question mark, mesti ada tanda tanya. Kalau ada huruf ini pada permulaan ayat, macam misal anta Muhammad, anta Muhammadun, anta Muhammadun. Kalau ada ni huruf istifham pada permulaan ayat, penghujung ayat je mesti ada ini tanda tanya, pasti dan pasti. Okey, sama juga hal anta Muhammadun. Okey, okey, hamzah ni bermakna adakah juga, adakah. Kalau letakkan hal pun juga bermakna adakah. Okey, tapi kalau saya menggunakan man ini bermakna siapa. Kalau saya mengatakan man Muhammadun, mana saya cancel ini dua, saya cancel, saya mengatakan man Muhammadun, siapa Muhammad, betul tak? Ini soalan juga. Man itu bermakna siapa. Man anta, siapa awak. Ini soalan yang mudahlah. Man Okay. Baik. Jadi ini sedikit kita bahaskan. InsyaAllah sesi yang akan datang kita akan bahaskan dia punya sorof dia, mana dia punya pecahan dia. Jadi kita tahu sekarang huruf yang ada makna, bermakna dia huruf yang mendatangkan makna. Salah satunya adalah huruf jar dan huruf istifham dan harfu taukid. Jadi ini kita akan bahaskan lebih lanjut lagi pada sesi yang akan datang. Ada soalan? Jadi ini cuma ini je Ustaz, ada lagi. Ini sampel dia. Sampel, ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Jadi kita ambil satu-satu dulu. Pasal dia satu kategori, satu bab. Macam harfu jar ini dia satu bab tersendiri. Lepas tu huruf taukid dia satu bab tersendiri. Huruf istifham pun satu bab yang tersendiri. Jadi kita ambil satu persatu. Jadi sekarang kita nak bahaskan huruf jar saja. Okey. Okey, wallahu alam.